Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi kita pada minggu ini. Hari ini Ustazah akan mengajar pendidikan Islam tahun 5, bidang ibadah yang bertajuk Tayamum. Hai, klik di sini untuk subscribe. Assalamualaikum. Sebelum memulakan pelajaran hari ini, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tah alaina hikmataka wa isyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Okey, pertama sekali kita kena fahami dulu pengertian tayamum. Apakah yang dimaksudkan dengan tayamum itu? Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat serta syarat-syarat yang tertentu. Dalam Al-Quran, Allah turut berfirman berkaitan tayamum iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Yang bermaksud, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yakni debu yang bersih. Dalam surah ini, Allah berfirman bahawa sekiranya kita tidak berjumpa dengan air, tidak memperoleh air kat mana-mana, maka hendaklah kita bertayamum dengan tanah, iaitu debu yang bersih. Sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Okey, kita tengok kat dalam gambar ni, ni adalah sebatang sungai yang telah kering kontang, tak ada air kan. Okey, ni pula sebelah dia adalah gambar sinki yang paip air ni tak ada bekalan air kan, terputus bekalan air. Okey, sekiranya tiada bekalan air ataupun tiada air setelah berusaha mencarinya, maka kita diharuskan untuk bertayamum. Sebab yang kedua yang diharuskan bertayamum adalah ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan sahaja. Okey, maksudnya kat sini air dalam simpanan kamu sedikit sahaja, yang cukup-cukup saja untuk kamu membersihkan diri, basuh tangan kan, dan memberi kepada binatang ternakan ataupun haiwan peliharaan kamu. Okey, sebagai contoh dalam gambar ni kita tengok lembu ni sedang mencari air, dia dahaga kan. Okey, kalau kamu ada pelihara lembu, kambing, arnab, kamu tetap kena bagi air kat dia juga. Dan kamu jangan lupa kucing kamu juga, dia pun perlukan air untuk diminum. Sebab yang ketiga yang diharuskan bertayamum adalah jarak tempat yang ada air terlalu jauh. Okey, sebagai contoh, di tempat kamu telah berlaku gangguan bekalan air selama seminggu. Okey, stok simpanan air, keadaan air yang telah ibu kamu buat tu hampir habis. Okey, masa ni kalau kita dah mencari di sekitar kawasan kita, di masjid ke, dekat mana-mana yang ada bekalan air bersih tapi dah habis, kita boleh bertayamum. Tak perlulah kita merentas negeri untuk cari air. Sebab keempat yang diharuskan bertayamum adalah terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Okey, sekiranya seseorang itu sakit, contohnya seseorang itu patah tangan dan kaki sehingga menyebabkan dia tidak dapat menggunakan air di anggota wuduk, maka dia boleh melakukan tayamum untuk membersihkan diri daripada hadas dan seterusnya boleh melakukan solat. Walaupun kita ada masalah tidak boleh menggunakan air untuk berwuduk, Allah telah menyediakan rukhsah ataupun keringanan sebagai ganti wuduk, dan wajib bagi kita untuk mendirikan solat dengan bertayamum. Selain itu, kita diharuskan untuk melakukan tayamum sekiranya cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan diri. Okey, sebagai contoh orang yang berada di luar negara kan, berada di London, berada di Jerman, di Spain. Okey, musim salji kan. Okey, sepanjang musim salji tu
terlalu sejuk cuaca dia kan. Okey, sampai boleh memudaratkan diri. Masa ni Allah memberi rukhsah ataupun keringanan untuk melakukan tayamum. Okey. Kita dah tengok sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Okey, sekarang kita tengok rukun tayamum. Okey, rukun yang pertama ialah niat. Okey, niatnya ialah nawaitu tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey, yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan yang keempat adalah tertib. Okay, sekarang kita tengok pula perkara-perkara sunat yang boleh dilakukan semasa bertayamum. Yang pertama sekali, membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Yang keenam, menghadap kiblat. Dan yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Setakat ini saja pelajaran kita pada hari ini. Ustazah akan sambung pada bahagian kedua, iaitu syarat-syarat tayamum, perkara yang membatalkan tayamum, cara-cara bertayamum dan juga kepentingan tayamum. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.